What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua spoiler chapter yang ke-1074 yang akan datang. Spoiler ini sudah semestinya telah pun disahkan oleh Redon terlebih dahulu sebelum aku kongsikan kepada kalian, agar bocoran yang akan aku kongsikan selepas ini adalah bocoran yang betul dan boleh dipercayai lagi sahih. Nampak kayaknya Vegapunk masih ada muslihatnya yang tersendiri bagi meloloskan dirinya dan juga Straw Hats Pirate daripada Egghead Island. Dalam spoiler ini juga kita akan mendapat pendedahan terkini tentang Bonnie dan kita semua juga bakal mendapat sebuah berita yang tergempar daripada World Economic Newspaper President Morgan C. Burung Albatros. Nak tahu apakah berita tergempar tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya batuk. Menurut spoiler yang telah dikongsikan oleh Ethan Bobby ini, tajuk bagi chapter yang ke-1074 nantinya bakal diberi judul sebagai Mark III. Tajuk pada kali ini dikatakan bakal merujuk kepada 50 unit pasifista baharu yang akan dikerahkan oleh Sentomaru untuk membantu Luffy, Dr. Vegapunk dan yang lainnya untuk meloloskan diri daripada Egghead Island. Mantap lah guys. Nampak gayanya Dr. Vegapunk still has something up to his sleeves. Korang perasan tak guys? Nama Mark III ini sebenarnya sama dengan nama suit Iron Man yang dimiliki oleh Tony Stark. So mungkinkah 50 unit pasifista baharu yang akan ditunjukkan kepada kita semua dalam chapter yang ke-1074 nantinya mempunyai desain yang sama dengan desain Iron Man Mark III yang sepenuhnya robot ataupun droid ini? Maksud aku macam ni, kalau kita tengok pada reka bentuk pasifista yang lama dan juga Seraphim, kita masih lagi dapat lihat gabungan ataupun hybrid form bagi manusia dan robot. Yalah, pada pasifista kita dapat tengok reka bentuk Bartholomew Kuma, manakala pada Seraphim pula terdapatnya reka bentuk former Shichibukai yang merupakan manusia. So mungkinkah untuk Mark III nanti Oda akan memberikan kepada kita semua satu robot yang tiada unsur manusia padanya seperti mana suit Iron Man? Ataupun mungkinkah Mark III yang akan datang ini sebenarnya merupakan sebuah suit yang boleh dipakai oleh seseorang seperti mana suit Iron Man? Hai. Tak sabar pula aku nak tengok macam mana karakter design bagi pasifista yang baharu nanti. Tapi kan guys, aku terfikir juga, adakah pasifista Mark III ini merupakan projek rahsia yang dihasilkan oleh Dr. Vegapunk untuk kecemasan ataupun sebaliknya? Maksud aku, kalau ianya sebuah projek rahsia, maka ianya sangatlah membantu bagi Vegapunk dan Straw Hats Pirate untuk meloloskan diri daripada Egghead Island. Namun sekiranya ia bukan sebuah projek rahsia pula, maka ianya masih lagi menjadi satu masalah bagi Dr. Vegapunk. Yalah, kalau projek ini sebuah projek yang diketahui oleh world government, maka pastinya Gorosei juga mempunyai tingkatan tertinggi dalam pengawalan pasifista Mark III yang baharu ini. So memandangkan Saint Garcia Satun yang merupakan salah seorang daripada Gorosei kini sedang menuju ke Egghead Island bersama dengan Kizaru, maka Satun akan mampu untuk mengawal pasifista Mark III ini nantinya. So boleh dikatakan yang ianya masih lagi merupakan satu disadvantages kepada Vegapunk dan alliance-nya. Dahlah 50 units yang dikerahkan tu, kalau semuanya dikawal oleh Satun, maka punahlah harapan Vegapunk dan Straw Hats untuk melepaskan diri daripada Marine dan World Government. Unless projek Mark III ini merupakan satu projek rahsia Dr. Vegapunk dan Gorosei langsung tiada kemampuan untuk mengawal pasifista yang baharu ini, barulah ianya akan menjadi satu advantage bagi Vegapunk dan aliansinya. Dan tidak lupakan juga guys, ternyata Sentomaru masih lagi mampu untuk bangkit semula setelah diserang dengan serangan yang sangat ganas daripada Awakening Lucci. Poin yang seterusnya yang telah dikongsikan oleh leakers mengatakan bahawa Luffy dan Zoro akan bersedia untuk menghadapi sebarang ancaman daripada musuh, manakala ahli Straw Hats yang lain dan juga satelit Vegapunk pula akan mencari di manakah keberadaan Dr. Vegapunk yang telah pun hilang. So guys, kalau ikutkan spoiler ni, nampak gayanya sudah terlalu obvious yang Luffy dan Zoro lah yang bakal berhadapan dengan Saturn dan juga Kizaru yang akan tiba ke Egghead
Egghead Island. Lebih besarlah peluang bagi kita semua untuk menyaksikan perlawanan antara Luffy menentang Saturn dan Zoro menentang Admiral Kizaru nantinya. Poin seterusnya mengatakan bahawa kita akan melihat Bonnie yang berada di alam sebalik mata yang merupakan satu tempat seolah-olah dunia memori. Bonnie dikatakan bakal melihat ayahnya Bartholomew Kuma yang masih lagi berada pada usia muda belianya telah pun didera dan diseksa. Nampak kayanya guys, teori aku dalam video sebelum ini yang mengatakan seperti ini. Untuk kita bincangkan bersama juga adalah tentang ke mana hilangnya Dr. Vegapunk dan juga Bonnie. Aku berpendapat yang berkemungkinan tenaga tapak tangan Nikkyu Nomi Kuma yang terdapat dalam bilik yang telah dimasuki oleh Bonnie dan juga Dr. Vegapunk itu adalah sebuah teleport machine untuk menarik seseorang ke dalam memori tersebut. Jadi berkemungkinan Vegapunk dan Bonnie telah pun memasuki alam memori Kuma itu. Adalah benar. Bonnie betul-betul telah diteleportkan ke dunia memori milik Kuma apabila Bonnie menyentuh bola tenaga berbentuk tapak tangan Kuma itu. Ataupun berkemungkinan sebenarnya hanya fikiran Bonnie sahaja yang dapat melihat memori milik Kuma itu, sedangkan jasad Bonnie sebenarnya masih lagi berada di dunia nyata dan berdiri terkaku di situ. Maksud aku macam ni, masa Zoro menyentuh kesakitan Luffy yang telah dikeluarkan oleh Kuma dekat Thriller Bark dulu, Zoro dapat merasakan kesakitan tersebut walaupun hakikatnya Zoro hanya berdiri di situ sahaja tanpa dicederakan ataupun berpindah masuk ke dalam alam kesakitan tapak tangan tersebut. Nothing happen. Bak kata Zoro kan. Yalah, menurut penjelasan daripada Dr. Vegapunk dalam chapter yang ke-1072 yang lepas pun, Kuma ni mampu untuk transfer maklumat yang dibawa oleh saraf seseorang kepada orang yang lain. So sebab itulah aku berfikir yang mungkin memori Kuma itu telah pun ditransfer ke dalam otak Bonnie, menyebabkan Bonnie merasakan seolah-olah dia berada di alam yang lain, sedangkan hakikatnya jasad Bonnie masih berada di dalam bilik rahsia Kuma itu. Macam mana pula menurut kalian, geng? Please drop your comment down below. Cumanya persoalan yang timbul sekarang ni pula adalah, di manakah Dr. Vegapunk? Kalaulah betul bola tenaga tersebut dapat menyerap orang ke dalam dunia yang lain sekalipun, kan dalam chapter yang ke-1072 yang lepas, Vegapunk langsung tidak mendekati bola tenaga tersebut. So adakah Vegapunk juga telah diserap masuk ke dalam dunia memori? Ataupun berkemungkinan Dr. Vegapunk sedang berada di control room bagi bilik rahsia Kuma itu untuk mengembalikan Bonnie kepada keadaan sedia kala. Kemudian poin terakhir yang telah dikongsikan oleh Leakers kepada kita semua adalah mengatakan bahawa kita bakal melihat Princess Nefertari Vivi yang kini berada bersama-sama dengan Morgans dan Wapol. Nampak gayanya guys, prediksi aku yang mengatakan bahawa kita juga akan mendapat tahu kisah sebenar yang telah menimpa King Nefertari Cobra dan juga nasib bagi Princess Vivi. Mengenalah guys. Tapi kan guys, siapa sebenarnya si Morgans ni? Berdasarkan spoiler ni, boleh kita katakan yang si Morgan inilah yang telah menyelamatkan Vivi. Menarik juga sebenarnya kalau kita fikir balik kan. Adakah Morgan ni sebenarnya merupakan salah seorang daripada former Roger Pirates yang mengetahui tentang sejarah dunia One Piece yang sebenar? Maksud aku macam ni, Morgan ni sebenarnya tahu je dekat mana keberadaan Nefertari Vivi, which is sebenarnya ada bersama-sama dengan dia kan. Akan tetapi dia tetap mengeluarkan berita kepada dunia mengatakan bahawa puteri kepada kerajaan Alabasta kini telah pun hilang. Tindakan Morgan ini seolah-olah untuk melindungi dan menyelamatkan Vivi daripada diburu oleh the world government. Kemudian spoiler juga mengatakan bahawa Morgan akan menuliskan sebuah artikel tentang bagaimana Straw Hats Pirate telah pun menculik Dr. Vegapunk. Mantaplah si Morgans ni. Cepat je dia dapat berita pasal kejadian terkini. Padahal selain daripada Marine, world government dan juga mereka yang berada di Egghead Island, mana ada orang lain yang tahu pasal cerita Straw Hat Pirate dan Vegapunk ni kan? Daripada mana dia dapat sumber ni semua? Kalau nak kata dia curi-curi dengar perbualan dan Mushi Marine pun, tak ada pula Marine cakap pasal Dr. Vegapunk yang dah hilang ni kan. Bahkan Marine semua bagi tahu yang Dr. Vegapunk telah pun beraliansi dengan Luffy sahaja. Misterius juga kan watak si Morgan ni kan. Kalau menurut korang pula, agak-agak siapa Morgan ni sebenarnya? So please drop your comment down below. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. Dan jangan lupa untuk sharekan pendapat-pendapat korang di ruangan komen di bawah supaya kita dapat sama-sama berinteraksi dan kita dapat berbual-bual tentang perjalanan terkini siri One Piece ini. Yalah, siri ini adalah siri kegemaran kita bersama dan kita boleh berkongsi-kongsi pendapat tentang apa yang bakal berlaku akan datang, apa yang korang rasa menarik yang telah pun berlaku dalam chapter-chapter yang lepas. So jangan lupa untuk tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Alright guys, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi